Haters Neraka. Set works. Stand by music. Apa persiapan Diva AA bila bertemu Munkar dan Nangkir? Big kau. Ini lebih kreatif lah. Aku akan sound Munkar Nangkir. So sebat mak bapak kau dulu. Diva, ambo. Janganlah sampai gitu. Wahidun, maka bermula ta'alluq tugas bagi sifat pengetahuan ni satu jua. Mana? Tanjiziyun qadimun, iaitu tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Lulus dia kala lagi. Tu lulus sedia kala. Tuhan tahu segala perkara ni sedia kala lagi. Walaupun segala perkara ni belum dijadikan oleh dia, dia tahu sedia kala lagi. Gitu. Jadi Tuhan tahu belakang dah hak kita, hati kita, apa kita nak telitah ke depan, Tuhan tahu belakang. Tu kita baca selalu Qur'an, Tuhan tahu belakang. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Dalam surah apa? Surah Al-Mulk. Nah, kita duk baca sama tu, okey? Sebelum nak tidur. Mudah-mudahan jadi orang panggil apa? Pembela kita dalam kubur, diangkatkan azab dalam kubur. Wala'iyadzubillah lah kalau kita kena azab dalam kubur, wala'iyadzubillah. Allahu Akbar. Tapi orang tak mengaji agama lah ni, la haula wala quwata illa billah. Diwak menganjing boleh. Saya tertengok satu video dalam Instagram Piusite. Sahabat saya Piusite tu, dia masuk dalam Instagram dia. Ada DJ video yang tanya soalan, orang tanya kepada apa tu, Diva AA. Diva AA ni adik Azmi Ali lah, Azwan Ali. Nama dia Azwan Ali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan dia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan juga kita. Dan Allah Ta'ala selamatkan semua umat Islam ni daripada kejahilan. Nah, orang tanya dia, apakah persedia Diva AA kalau jumpa dengan muka nakir? Habis kurang gitulah kok. Soalan hamba tak ingat, tengok balik dalam video dalam Instagram Piusite tu. Dia kata, kalau aku jumpa muka nakir ni, Diva AA, nah, Azwan Ali, dia kata kalau aku jumpa muka nakir, aku akan kata ke muka nakir, pergi apa, pukul ibu bapa kau dululah sebelum nak kau pukul aku. Wallahu alam lah. Kemudian disambut oleh gelak ketawa daripada DJ. Ini orang panggil parah masyarakat kita tidak belajar ilmu akidah Islamiyah, tidak belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, hingga boros dalam cakap. Tu kalau diniat dalam hati dia menghina-hina akan malaikat Allah yang bernama muka nakir yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala sebagai cobaan menanya soal muka nakir dalam kubur, soal orang mati dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Kalau dia ada orang panggil niat hati nak menghina-hina, maka wal'iyazu billahi min zalik, serta dia tahu hukumnya, maka jatuh murtad kufur. Wal'iyazu billah. Nah, kalau dia tidak tahu, maka berdosa, wajib dia kena taubat segera lah. Wajib kena taubat segera. Jangan kita buat main-main istihza dengan perkara ghaibiyah. Tentang soal muka nakir dalam kubur, alam barzakh, muka nakir itu sendiri, itu semua orang panggil termasuk daripada qismus salis fi ilmil aqaid, bahagian yang ketiga dalam ilmu akidah, iaitu ghaibiyah, benda yang kita tak nampak dengan mata kepala. Bila benda tak nampak dengan mata kepala, orang panggil ghaibiyah. Maka setengah daripada tanda kita orang beriman ni, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Orang-orang beriman ni ialah orang yang percaya dengan benda yang tak nampak dengan mata kepala tapi dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Dipanggil juga khabariyah. Kenapa? Kerana benda tu terhenti dia dengan khabaran daripada Allah dan Rasul.
Dipanggil juga sam'iyah kerana didengar daripada khabaran Allah dan Rasul. Tidak boleh dicapai dengan akal kita. Jadi ini perkara ni termasuk dalam akidah para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Ini perkara termasuk dalam akidah. Jangan kita buat bermain-main dengan perkara-perkara tersebut. Wal'iyadzubillah. Saya cukup terkejut melihat video tersebut. Apa orang panggil wallahu a'lam lah. Apakah niat dianya saya tak tahulah. Tetapi itu sangat orang panggil berbahaya pada akidah. Kerana apa? Istihza. Kalau ada orang panggil niat istihza, mempersenda, itu makna istihza, mempersenda kepada muka nakir. Sedangkan muka nakir ni ialah malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Yang mana kita tahu kata muka nakir ni ialah malaikat, namanya ialah muka dan nakir. Dia akan godel orang tak boleh jawab soalan dalam kubur. Itu semua tu kita percaya dengan khabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat menganjing, tak tahulah masyarakat kita ni tak tahulah nak jadi apa. Disambut gelak ketawa pula tu. Gelak ketawa oleh DJ ada situ. Maka saya menyerulah kepada Diva AA Azwan Ali dan DJ ada bersama dia ketawa tu supaya berhenti dan bertaubat. Kalau boleh tajdidkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah bawa-bawa mengaji, bawa-bawa berdengar. Kita nak melawak, kita nak backing, kita nak nak garang, nak bercakap kasar. Kalau tidak menyentuh soal agama, soal akidah lebih-lebihnya lagi, silakanlah. Kita nak melawak, kita nak menakar, kita tak ada tapi kalau sampai menyentuh soal akidah, ini orang panggil kira parah. Parah. Masyarakat kita ni parah. Kalau orang tanya soalan dia, nak Diva AA, apa kamu nak jawab kalau persiapan kamu nak jawab depan Allah Ta'ala? Kalau dia jawab dengan cara lagu tu, tak teruk lah. Tu baru tanya muka nakir. Tapi tak bimbang lah, kita tak marah kerana kita semua pasti akan mati. Bila mati kita akan jumpa lah perkara tu sebenar kau tak sebenar. Nak hamla, nak samsing, nak pongoh, nak hebat, nak diva lagu mana sekalipun, ingat kita ni asal daripada Allah yang menjadikan daripada tidak ada kepada ada, dan kita akan kembali pula kepada Allah. Jasad kita ni akan dimasuk dalam perut bumi, dalam tanah, dan dijijak-jijak oleh kaki-kaki manusia ketika menanamnya, dan kita akan bertemulah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Perkara-perkara Allah Ta'ala berjanji dalam Quran tentang azab-azab orang yang menzalimi menzalimi diri sendiri. Walau tara idz zalimu nafi ghamaratil maut. Tu dalam Quran, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu dapat lihat orang-orang yang buat zalim pada diri sendiri dalam keadaan ghamaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut, sakit nak mati. Wal malaku, dan para malaikat ni nak pegang kaki tangan, kejar. Saya tak ingat dah ayat tu. Boleh kita tengok, cek balik dalam Al-Quran. Betapa beratnya. Jadi pakat-pakat ingat kemati etik lah. Kita nak bergalak, kita nak suka ke, kita ingatlah musim-musim ini orang ramai pakat duk mati. Kita ni hidup ni duk tunggu mati. Kalau kita duk menganjing apa hak Rasul duk khabar pada kita tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang soal muka nakir dalam kubur, kita duk bimbang takutnya kita mati itu tercabut daripada iman dan Islam. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi ingat, kita buat apa sahaja atas muka bumi ni, kalau kita mati dalam iman dan Islam, alhamdulillah.
Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sanya amal tu dikira akhir sudah. Jadi akhir sudah kita pun kita tak tahu, akhir sudah di YAA pun kita tak tahu. Cuma sebagai orang panggil saudara se-Islam, wajib atas kitanya kena nasihat apabila telah zahir dah orang panggil kemungkaran tu mungkar, dia panggil mungkar. Wajib kita kena cegah benda mungkar. Balah ia Allah Taala tu jahil au fi maknal jahli tadi. Tentu tidak Allah Taala tu bodoh atau pada makna bodoh. Ilmu tapi pada makna bodoh kata ni. Ilmu di kita makhluk lah. Waktu kita makhluk ni kalau ada ilmu banyak mana punya duk sombong. Kerana Tuhan kata ada wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuh yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, menanya oleh manusia kepada engkau hai Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Orang tanya Nabi, ruh ni apa? Qul, jawab hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruhu, bermula ruh tu amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbina. Katakanlah hai Nabi Muhammad, bermula ruh tu urusan Tuhan. Tak suruh kaji sakit kepala. Ruh tu khijak Tuhan, urusan Tuhan. Kita tebing kaji pun tak akan dapat hakikat dia. Kita percaya ruh ada, percayalah. Kenapa? Kerana dapat lihat kesan dia. Mana kesan dia? Kita cubik rasa sakit, ada rasa happy, rasa duka, rasa happy, rasa gembira. Itu ruh tu merasai itu berlaku tu. Ada kesan dia. Nampak kau tidak dengan panca indera kita ruh, tak nampak. Tapi yang tak nampak boleh percaya. Kenapa? Ada asar dia, kesan dia. Itu. Hakikat ruh tu berapa? Tak nampak. Itu nak tunjuk. Kenapa kau jadi begini? Ini hikmat Tuhannya supaya kita sedar kita ni jahil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi mereka itu manusia, wa ma utitum minal ilmi, daripada ilmu illa qalila. Mereka sikit juga. Jangan kamu nak dapat idrak hakikat Allah Taala. Ruh adalah dirimu sendiri pun tak reti berapa. Itu Tuhan nak menyatakan kita ni jahil, bodohnya kita dah ni. Duk sibuk nak dapat ke Tuhan. Hakikat Tuhan ni lagu mana? Tak dapat mu. Hakikat rohmu sendiri mu tak boleh lihat, mu tak boleh tengok, mu tak boleh nampak. Tapi mu percaya dak roh ada? Percaya. Kenapa? Kerana ada asar dia, kesan dia. Tu boleh bergerak tangan, cabut bulu nak sakit. Ya tu. Tu rasa happy, rasa suka, rasa sakit, rasa duka, rasa cita. Tu semua roh tu. Orang mati cuba pergi cobek yang tak ada rasa berapa. Dah tak kita orang hidup ke cobek. Sakit selalu. Tu tak ada roh. Panah mana rohnya? Nampak tak? Tak nampak. Tapi cahaya ada. Cahaya kenapa? Ada asar dia, kesan dia. Pas Tuhan lagu tu juga kita apa? Nampak tak Tuhan? Tak nampak. Walau sah untuk dilihat, sah untuk nampak. Tapi tak nampak Tuhan pelakon adat, kita tak nampak Tuhan. Percaya Tuhan ada, percaya kenapa? Kerana ada asar ni, kesan ni. Langit, bumi, kita sendiri ni alam ni. Kita sendiri ni alam lah ni. Kerana alam tu masih wallah. Barang selain daripada Allah dipanggil alam kerana menjadi alamah. Tanda kata dia tu dijadikan oleh Sang Pencipta. Bila dah kita percaya Tuhan ni ada, bukan kita ni jadi sendiri, maka apa sahaja Tuhan kirim melalui Rasul tu kita kena pakat beriman. Kita kena pakat percaya, kena pakat yakin, kena usaha, kena taat, kena taubat daripada maksiat. Jangan kita buat permain-main. Seumpama tadi hamba duk sebut pasal diva AA Azwan Ali tu, boleh dia jawab lagu tu ni. Kalau jumpa muka nakir, saya kata gi piak, gi pukul, gi godek ibu bapa awak dulu sebelum nak godek saya jangan. Tu orang panggil wallahu alam lah. Geleceh mulut ke ataupun sengaja dibuat-buat untuk ketawa ke, ala kulli hal itu salah besar, wajib kena taubat. Kalau orang panggil adalah hati istihza, niat mempersenda,
maka wajib kena mengucap 2 kalimah syahadat balik. Kita kata ni bukan kerana kita benci, tapi kerana kita sayang sesama saudara se-Islam kita. Tu. Baik, habis itu.